أستغفر الله العظيم. أستغفر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah hari ini saya akan menjelaskan serba sedikit tentang kepentingan ibadat dalam kehidupan manusia. Sebelum saya pergi kepada kepentingan ibadat itu sendiri, ini saya jelaskan sedikit tentang maksud ibadat. Okay. Dari segi bahasa, ibadat bermaksud patuh, taat, tunduk dan menyembah diri kepada Allah. Manakala dari segi istilah pula, ibadat bermaksud tindakan menurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah. Di antara perintah ibadat, contohnya firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang bermaksud dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Sebagaimana yang kita ketahui, ibadat terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, ibadat itu sendiri adalah ibadat asas, yakni fardu ain, di mana contohnya segala perkara yang terdapat dalam rukun Islam dan segala perkara yang terdapat dalam rukun iman. Yang kedua, ibadat fardu kifayah, contohnya menegakkan jihad, menegakkan sekolah, membangun ekonomi Islam dan sebagainya. Manakala yang ketiga adalah ibadat umum, yakni segala kegiatan manusia yang tunduk kepada hukum-hukum dan nilai-nilai agama Islam. Okey. Antara kepentingan ibadat dalam kehidupan Muslim adalah antaranya termasuklah mendapat ketenangan jiwa. Sebagaimana yang pernah kita dengari, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yakni dengan mengingati Allah lah hati akan menjadi tenang. Ketenangan jiwa itu sendiri merupakan salah satu anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita tahu, ketenangan jiwa ini adalah kita perlu usahakannya, kerana ketenangan jiwa tidak akan hadir begitu sahaja dalam diri kita. Bagi sesiapa yang memperoleh ketenangan jiwa, mereka insya-Allah akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini saya petik firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita hingga Allah sanggup memberi petunjuk kepada kita untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan. Okay. Antara langkah untuk mendapat ketenangan jiwa termasuklah kita membaca ataupun mendengar ayat suci Al-Quran, iaitu dengan kita membacanya sendiri ataupun kita mendengar sahabat-sahabat kita yang membaca Al-Quran. Antara lainnya kita mengikuti majlis-majlis ilmu, di mana dalam majlis tersebut terdapat perkara-perkara yang boleh mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita boleh mencari tempat-tempat yang sunyi untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah. Dan antara langkah yang seterusnya untuk kita memperoleh ketenangan jiwa adalah selalu berfikiran positif. Sebagaimana yang kita tahu, orang yang selalu berfikiran negatif, merekalah yang selalu resah jiwanya. Sedangkan
setiap manusia, setiap hamba itu Allah telah memberikan kelebihan kepada masing-masing. Justru itu, ucapkanlah kata-kata yang baik agar kita memperoleh kehidupan di dunia dan di akhirat. Kelebihan kedua, kepentingan ibadat yang kedua pula adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja nikmat, nikmat itu merupakan kesinambungan kepada syukur kita pada Allah. Apabila kita sebut saja tentang nikmat, bermacam fikiran yang terdapat dalam, contohnya nikmat keluarga, nikmat harta benda, rumah dan sebagainya. Perlu kita ingat bahawa segala nikmat-nikmat yang kita kurniakan itu kelak Allah Ta'ala akan persoalkan tentang nikmat itu sendiri. Okey. Berbagai nikmat yang kita peroleh dalam dunia ini. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat yang kita peroleh? Adakah memadai dengan kita mengucapkan Alhamdulillah? Okey, sebenarnya tidak. Kerana antara cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita menunaikan segala perintah yang disuruhnya dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, kita haruslah bersyukur itu haruslah dengan kita selalu mengingati Allah dalam hati kita pada setiap masa. Kepentingan ibadat yang seterusnya pula dan yang terakhir insya-Allah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah terdapat pelbagai halangan dan rintangan, terutamanya apabila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang biasanya menjadi halangan ataupun rintangan kepada seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah sikapnya yang malas. Di mana sikap yang malas ini lahir apabila seseorang itu malas untuk melakukan ibadat. Sedangkan mereka itu berkemampuan untuk melakukan ibadat itu sendiri. Antara perkara yang menjadi halangan yang seterusnya adalah sikap lemah pendirian, iaitu tidak memiliki azam yang kuat kerana terpengaruh dengan duniawi serta hiburan-hiburan yang terdapat di dunia ini. Dan antara perkara lain yang menghalang termasuklah pembosanan, di mana apabila seseorang itu melakukan ibadat, mereka cepat merasa bosan ataupun mudah jemu dengan melakukan ibadat itu sendiri. Sekian saja daripada saya tentang kepentingan ibadat itu sendiri. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.